Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita, kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhim daripada perkataan ahamma. Muhimmah makna yang penting-penting daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku surat 26 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan faedah, yakni kelebihan, faedah atau kelebihan yang keempat, dengan sebab berkahwin itu menyukakan hati, menunjukkan akan dia dengan sebab muasyarah dan mukhalatah. Yakni muasyarah maknanya bersama-sama, dan mukhalatah maksudnya bercampur dengan isterinya. Maksudnya kehidupan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan ni yang dihalalkan dia dengan nikah ataupun akad tu, maka hasil daripada itu maka halal lah kedua-duanya untuk kita kata apa, duduk serumah, tinggal sebumbung, dan sudah semestinya lah dalam keadaan kehidupan suami isteri ni menjalani kita kata bahtera perkahwinan, susah senang, pahit manis, suka duka, maka menjadi tanggungjawab lah akan kedua-dua. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Apabila kedua-duanya jadi dapat anak umpamanya, maka terbebanlah atas kedua-duanya akan tanggungjawab yang wajib. Bagi seorang suami, maka tanggungjawab dia itu sudah barang pastilah kepada isteri dan anak-anak dia itu tadi. Tak boleh lari daripada beberapa perkara. Nafkah umpamanya, tanggungjawab kita kata dalam membesarkan ataupun nak menjaga isteri ni dan membesarkan anak-anak, dah mestilah makan minum. Kan berapa makan yang wajib, nak bagi lebih pada tu terpulanglah. Tapi yang wajibnya sekadar mana, kena tahulah suami itu. Nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal, ubat-ubatan. Lebih penting daripada tu lagi apa? Nafkah batin. Kita sebut batin je, duk teringat hak tu lah kan. Batin ni bukan yang tu semata-mata. Batin ni maknanya pendidikan agama kepada isteri dan anak-anak juga di bawah ruang lingkup ataupun di bawah kewajipan suami. Begitu juga kepada anak-anak, pendidikan, pelajaran dan umpamanya.
agama dan sebagainya. Dan bagi seorang isteri juga bersama-sama dengan suami dia membantu dalam mentadbirkan rumah tangga suami, rumah tangga berdua. Dan tanggungjawab juga terbeban di atas bahu isteri untuk mendidik anak-anak. Suami pergi kerja kan, kadang-kadang tak dan. Kita ni kan boleh kira dengan jari lah. Sebab saya sendiri pun tak mampu nak mengajak anak-anak ni, mengajak Quran anak pun tak mampu. Kan? Sebulan dah 30 hari. Kuliah 50 kali. Tu dah. Maknanya maghrib tak pernah ada di rumah. Jadi masa mana yang kita nak ambil untuk nak ajak anak-anak ni, kurang-kurang pun nak mengaji Iqra' lah, kurang-kurangnya. Melainkan masa lepas maghrib isyak lah. Kita pula macam tuan-tuan, maghrib isyak ni duduk di masjid lah. Kan? Nak balik lagi kan, habis mengaji katalah kan, sembahyang apa 9 waktu awal lah ni pukul 9. Kadang-kadang bukan sampai rumah lagi. Kan? Dia cukup 2 dus nikah. Dia kira nak ajak kawan pergi makan roti canai kan? Toyam lah kan. Kadang-kadang pukul 10.30 mau sampai rumah. Jadi masa mana nak kelola tentang masalah agama anak-anak ni? Harap kat cikgu, ustaz di sekolah kan, satu kelas tu ada 40 orang. Dan kalau ustaz nak kelihkan anak kita aja. Jadi tak dan. Jadi siapa nak kerja tolong duk kelola pelajaran ataupun agama anak-anak ni? Isteri lah. Harap kat isteri. Kan. Pula kalau kita pun ada masalah, contohnya ustaz tak ada, malam ni tak ada baca Yasin, jadi tak main lah duduk di rumah. Nak ajak anak ni tuan-tuan, bukan senang. Kan? Saat ni dia duduk mengaji depan kita tu, dia buat garu belakang lah. Kan? Macam-macam ada hal. Anak ni. Jadi senang hantar pergi kat ustaz lah, senang. Kan? Hantar pergi kat ustaz, hantar pergi kat cikgu ustaz apa, malam-malam ustazah tak buka kelas mengaji, hantar pergi. Kita tak mampu. Dan bercampur dengan isterinya itu, dan sekedudukan dengan dia, dan melihat akan dia, dan bermain-main dengan dia. Kan dalam kehidupan rumah tangga ni. Lepas tu bila seorang sahabat Nabi, kalau tak salah saya nama dia Jabir bin Abdullah, apabila memberitakan kata dia sudah mendirikan rumah tangga, dia habang kat Nabi, kata, ya Rasulullah, saya menikah lah. Dia kata. Nabi tanya dia, bikrun? Nabi kata, bikrun syayyib. Nabi tanya dia, anak dara ke? Apa nama ni? Kak Jan? Kata janda tak sedap kan? Kak Jan. Nabi tanya dekat sahabat macam tu, hang nikah dengan anak dara ke dengan janda? Dia kata dengan janda. Syayyib, dia kata. Nabi tanya kat dia, awak tak menikah dengan anak dara? Tu dia. Pasal anak dara ni dia main lebih. Dia main lebih. Kan? Tengok cerita menteri nikah kahwin tu. Apa? Hak yang menteri nikah kahwin naik atas belakang Sa'diah tu. Musang berjanggut. Kan? Kalau janda agak-agak dia nak tak duk bawa gitu. Tak maulah kan? Pasal syirik lah kalau kita kahwin dengan janda ni, dengan Kak Jan ni syirik. Pasal apa? Pasal dia pengalaman banyak. Dia tak mau dah. Tapi kalau dengan anak dara ni, boleh main hambat-hambat dalam rumah. Kan? Macam Nabi dengan Aisyah. Isteri Nabi banyak, tapi Nabi tak pernah main lari-lari pun. Kan? Kan balik lagi tuan-tuan, ajak isteri kat rumah tu, ajak lagi lumba. Mari kita lumba lari.
Isteri kata apa? Nak terbiak nak mampu boy hang ni. Jadi kalau anak dara ni Nabi suruh sebab dia apa nama dia keletah dia tu lebih dia punya orang panggil apa tu? Hiburan tu lebih sikit kalau anak dara. Maka demikian itu menyukakan akan hati. Dan menunjukkan akan dia yang menolong pada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dapat isteri hak baik ni, hak jenis duk buat kelaku manja-manja ni kan. Kelaku manja-manja ni syok. Tuan-tuan flashback balik kan. Kita masa bertunang hari tu, ingat balik masa belum kahwin kan. Tak kira lah, habis Lake Garden tu kita punya je lah kan. Sat lagi naik bukit, sat lagi guling-guling dua-dua orang daripada atas bukit turun, lepas tu jatuh dalam kolam kan. Lepas tu naik atas kereta api, kereta api pula. Lepas tu kahwin pun macam tu juga. Seronok lah main-main ni dengan isteri ni. Lah korang lah kan. Bukan tak mau, tak dan kan. Tak dan, nak main-main tu tak dan. Dulu dah masa baru-baru kahwin tu boleh main carom lagi sekali. Boleh main dam Tok Haji tu kan, main dam. Tengok TV sekali. Lah tuan-tuan angkat tangan tengok. Berapa lama dah? Kalau saya kata ada sebulan tak duduk tengok TV dengan isteri. Mau ada lebih? 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas lagu tu. Dalam bulan 9 ni jugalah. Awal bulan kemarin rasanya. Ada satu orang perempuan kontak saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya ustaz ni, berdosa ke saya ni?" Kelak soalan tu, berdosa tak saya? Saya kata, "Puan tak habaq lagi kat saya." "Siapa ni?" tanya dia. "Siapa ni?" "Ada," dia kata. "Siapa dia?" "Ada, rahsia." Tapi yang duk mengaji dengan ustaz lah," dia kata. "Dosa tak saya ni?" Saya tak dulu pasal apa dia. Dia kata, saya nak terus terang kat ustaz lah. Sebab saya dengar ustaz agak kata, kalau orang perempuan ni, kalau dia nak cerita pasal suami dia tak boleh cerita kat orang lain, melainkan kepada pihak berkuasa agama, hakim umpamanya, naik kadi kah, ataupun ustaz-ustaz, tok guru. Untuk apa? Untuk nak ambil petua. Kalau selain daripada tu, isteri bercerita tentang masalah suami dia kat orang hak selain hak kita sebut tadi ni, maka dia dapat dosa ribah, dosa mengumpat. Kan balik kampung nak raya kan, lama dah tak rasa suasana tu. Balik kampung nak raya ni, berkumpul lah isteri ni, isteri kita, isteri apa nama hak yang birah kita, adik-beradik depa lah duk berhimpun dekat dapur ramai-ramai. Masing-masing bakal berkeluar topik lah. Ada juga hak berkeluar topik tu cerita pasal dia kata abang hang dekat rumah pakai kain kadang-kadang tu londeh sampai nampak punggung. Cerita masing-masing dia cerita pasal suami ni, dia main golf lah suami saya, smart lah suami. Dia kata laki abang hang teruk. Cerita kat siapa tu? Cerita kat adik-adik dia je. Apa hukum dia? Ribah. Berdosa besar, tak boleh. Nak cerita pada orang yang kita sebut-sebut tadi tu, boleh, ulama kata, untuk nak ambil petua. Jadi dia kata, saya ni dah 5 tahun dah tak tidur dengan suami saya. Tu dia. Tuan-tuan, kita duk kata kadang-kadang ni, kita duk kata masalah rumah tangga ni, kita duk kata macam takkan kot. Tuan-tuan, ni jadi suruh ni. Hak kita duk rasa tak berapa takkan kot tu jadi ni dalam masyarakat kita.
Dia kata, saya dah 5 tahun tak tidur dengan suami saya. Berdosa ke saya, ustaz? Saya kata, pasal apa pula? Tak tidur dengan suami puan. Dia kata, saya tak mau ikut, saya tak mau dengar cakap suami saya. Sebab saya dengar satu ceramah dalam YouTube, ada satu ustaz abang, kalau suami kita tak sembahyang, maka tak wajib kita taat dekat dia. Ustaz pun tuan-tuan macam-macam ni. Ustaz banyaklah ni hari ni. Kalau tuan-tuan pergi duk rajin search dalam YouTube ni, tuan-tuan duk tengok dalam media, orang panggil apa, medsos hari ni kan, media sosial ni, tuan-tuan tengok, tuan-tuan perasan tak perasan, tuan-tuan tengok satu fenomena, satu zahiriah yang sangat bahaya ni lah ni. Hak duk jadi dalam masyarakat kita ni, terutama kumpulan-kumpulan ustaz ni. Satu, bagi saya, satu zahiriah, satu fenomena, satu kejadian yang sangat bimbang kita. Kalau tuan-tuan tengok, ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni pergi duk bantai pula. Ustaz ni kata balik kat ustaz ni pula kata kat orang ni. Oh, tambah jahat lagi orang hak duk kerat ni. Dia kerat sikit, dia boh sekali. Mula-mula kau ni cakap dulu, sekali orang ni cakap pula. Tak sikit ni tuan-tuan. Hang silap sikit cakap dia, aku mesti bagi dia. Lepas tu dapat pula kat ustaz ni, dia bantai pula dalam saluran dia. Nah, kita mohonlah ni, kalau ada rakaman ni sampai kat ustaz-ustaz ni, terus ada buat kerja lagu tu lah tuan-tuan. Siapa keliru? Kita ni hak yang tak apa pandai macam kita ni, kita jadi keliru ni. Mana satu betul ni? Tuan-tuan tengok dalam bab semayang sambil duduk saja sudah. Berapa puluh punya YouTube ada. Tuan-tuan buka tengok, ustaz ni kata kalau macam ni tak betul, batal semayang. Kalau semayang duduk macam ni kata tak betul, hak betul macam ni. Ustaz ni pula kata dak, bukan begitu. Dia tak boleh duduk atas kursi langsung. Zaman Nabi mana ada kursi, dia kena duduk di bawah. Kalau duduk atas kursi tak sah pula. Jadi masyarakat ni keliru ni ustaz ni. Kami nak ambil hak mana ni? Saya mai juga soalan-soalan gitu saya. Kita jenis ustaz apa nak kata, ustaz cok kodok kan? Kita jenis ustaz, kita bukan ada mengaji sampai mana-mana Mesir, Jordan tu. Kita tak ada tu. Kita mengaji umumiah ya, surau-surau masjid. Tuk guru ada, tapi mengaji gitu berani-berani pergi ambil taliah, pas ngajak gitu lah. Bukan nak pandai sangat kita. Bila mai soalan gitu, kita pun kacau. Ustaz ni kami nak ikut siapa ni? Kita kata ikut pergi siapa pun, ustaz mana betul belakang. Sebab apa? Sebab tidak ada satu hadis yang cerita pasal kelakuan Nabi semayang duduk ni macam mana. Tak ada. Bila tak ada, maka berkhilaflah ulama' ni. Ulama' ni kata macam ni, ulama' ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Bagi saya, tuan-tuan buat hak mana, ustaz mana cakap pun betul belakang. Betul belakang. Kalau kita pergi mengaji fiqh, tuan-tuan buka dalam Bughyatul Talab umpamanya, tuan-tuan buka dalam Sabilul Muhtadid, ataupun kitab Minhaj umpamanya Imam Nawawi, tuan-tuan buka kitab-kitab fiqh besar-besar ni, tuan-tuan pasti akan jumpa satu perbezaan pendapat di kalangan ulama yang bukan mazhab lain-lain dah. Di mazhab yang sama, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami mazhab Syafi'i, Syekh Ramli Saghir mazhab Syafi'i. Tetapi berkhilaf mereka ni tentang masalah ni, satu-satu masalah fiqh ni berkhilaf utara selatan. Tengah duduk dua-dua orang, tengah duduk semayang bersama dengan imam. Dua-dua pun duduk makmum ni, duduk tasyahud awal. Tiba-tiba imam bangun Allahu Akbar, seorang pun bangun Allahu Akbar, seorang lagi terlena. Sambil duduk tahiyat tu terlena. Nak buat macam mana tuan-tuan? Jadi kita kata takkan kok lena, jadi nak abang lagi.
Saya semayang Masjid Kemuntin satu masa kemarin ni. Sebelah saya, lepas tahiyat kita mengkit, dia bunyi tuan-tuan, kerah tidur. Ulama ni dia buat satu-satu perbincangan dan keputusan dalam agama ni. Kalau hari ni dia panggil apa? Kemahiran tahap tinggi ni dia panggil apa? PT3 tu ada. Kebat. Ada cikgu sini. Dia panggil apa? Apa kata? Kemahiran apa tahap tinggi guna? Ada cikgu tak? Amboi sampai tak mau mengaku pula dah. Kebat kan? Rupanya kita punya tok-tok alim kita hari tu ni, tok-tok alim ulama-ulama dulu ni, depa punya tahap kebat tahap mana tak tahu. Depa dah batal benda tu tak jadi kot, tapi depa dah ada hukum dah. Depa dah buat satu keputusan dah, kalau jadi je nak buat guna. Kalau jadi nak buat guna. Sembahyang apa dia? Hukum solat wajib. Umum kita semua tahu. Wajib. Cukup syarat, syarat wajib sembahyang, tak kira siapa pun. Hatta syiddatul khauf dalam peperangan 16 wajah Nabi sembahyang dalam keadaan peperangan yang masyhur 4 wajah. Jadi ditakdirkan satu hari bukan kata macam hak yang di Jerai tu ni, Gunung Jerai tu bukan jadi di Kedah aja, bukan jadi di Ian aja. Jadi satu Malaysia ni kita kena malapetaka. Sampaikan tak ada satu pakaian pun di tubuh kita. Habis kain kena hanyut, habis semua. Masjid kena mai tak? Sembahyang jemaah kena mai. Fardhu kifayah. Yang tu tak hukum tu tak gugur. Wajib mai juga, kurang-kurang 2 orang nak sembahyang jemaah. Dalam keadaan nak mai, pakaian tak ada. Nak sembahyang aku mana? Maka ulama kata apa? Walaupun dengan menutup aurat, dalam bab syarat sah tu menutup aurat, walaupun dengan lumpur sekalipun, dah pakaian tak ada. Yang ada apa? Yang ada selutnya. Buh daripada pinggang ke lutut, buh selut. Wajib sembahyang. Dalam keadaan bogel buh selut tu wajib sembahyang. Tapi tok imam tak boleh duduk depan. Ni pekoh bincang ni. Tok imam tak boleh duduk depan. Dia kena duduk satu line saja dengan makmum ataupun ke depan sikit je. Buat tok imam duduk depan, tok imam rokok, lepas kata tu dia tok imam padan anak sebelah pun. Kan? Wajib juga sembahyang. Selut pun tak ada. Yang ada kain 2 kepin besar-besar tu. Besar-besar tu kain. Wajib tutup kubul dan dubur dengan 2 poca tu tutup. Kain tinggal satu je. Maka wajib tutup hak depan. Hak depan tu pula nak pergi sujud, nak sujud atas najis penuh. Maka ambil hak tutup depan tu, letak tempat najis tu, sujud atas tu. Sembahyang bogeh. Boleh ke pergi kepada peringkat tu? Tak boleh lagi, kena tengok dulu. Tak ada alat untuk nak tutup aurat. Yang ada ayat sungai. Wajib masuk dalam sungai. Berdiri sakat pinggang ni atas sikit pada pusat nak tutup aurat. Syarat ayak tak boleh jernih. Kalau ayak jernih tengok nampak inggeribet juga tak jadi, tak sah. Ulama buat dah hukum tu. Ayak keruh masuk. Takbir Allahu Akbar, semayang, rokong, betul-betul muka duk gigi ayak lah. Sujud lagi? Boleh tak sujud lah ayak? Boleh, jalankan, sujud lah ayak. Selambi nak sujud, punggung naik atas. Tak sah lah.
Nak sujud ke mana lagu tu? Maka kena tengok kiri kanan. Ada orang tak ada, jaga tertib dia tu, jangan 3 kali beratkan berturut-turut. Tengok tak ada, naik atas tebing, naik 1 2 1 2 naik atas tebing, sujud atas apa tebing tu yang tak ada ayang tu. Habis 2 kali mangkit, masuklah ayang balik, tutup aurat balik. Ulama buat dah hukum sampai macam tu. Dalam hak kita tadi, hak yang tak ada seorang mangkit, seorang tidur tadi ni, bila kawan ni sedang bila imam dah sampai rakaat kedua contohnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, imam Allah bunyi tu, dia baru jaga, baru jaga tidur, dia pun naik berdiri, imam rokok, dia nak rokok terus ke tak baca Fatihah, ataupun dia wajib baca Fatihah sampai habis? Siapa betul? Sagi saya belanja. Tang mana ada kedai toyam saya belanja. Ha. Ya? Seorang ikut imam, 2 orang ikut imam. 1 orang ni masa imam duduk tahiyat, dia pun duduk tahiyat, imam bangun habis tahiyat awal, Allahu Akbar, imam bangun. Bila imam bangun tahiyat awal ataupun imam rakaat pertama, tadi rakaat pertama tak adilah, imam duduk tahiyat, dia pun duduk tahiyat, imam bangun Allahu Akbar, 2 orang ni hak duduk tahiyat tadi, seorang bangun, seorang terlena. Bila hak seorang terlena ni jadi sedar daripada lena dia, bila imam dah hampir-hampir nak rokok ataupun imam dah rokok, baru dia naik. Bila dia naik tu, dia nak baca Fatihah ke, dia terus rokok bersama imam? Dia wajib baca Fatihah ke, dia wajib rokok bersama imam? Siapa kata wajib rokok bersama imam? Angkat tangan. 1 2 3. Siapa kata dia wajib baca Fatihah sampai habis? 1 2 3. Siapa betul? Siapa betul je? Tuan-tuan hak kata dia wajib rokok bersama imam, dia kira masbuk. Dia naik tu, imam rokok, maka dia tak payah baca Fatihah, dikira dia tu masbuk, dia rokok terus sama imam, dapat rakaat tu. Tuan-tuan betul? Tuan-tuan hak kata wajib baca Fatihah sampai habis, lepas tu rokok, tuan-tuan pun betul. Pasal apa? Pasal khilaf di antara 2 ulama, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar kata dia wajib baca Fatihah sampai habis, dia muafiq. Syekh Ramli kata tak, dia masbuk, dia terus rokok. Siapa mereka ni? Satu mazhab, Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i, berkhilaf tentang masalah tu. Mereka berkelahi tak? Imam Syafi'i dengan tok guru dia Imam Malik. Imam Syafi'i kata sunat baca doa kunut. Imam Malik kata tak ada doa kunut ni tak ada. Apabila Imam Syafi'i pergi tempat Imam Malik, dia mengimamkan semayang pada pagi tu, dia tak baca doa kunut. Sebab meraihkan pendapat mazhab Malik tak ada doa kunut. Depa berkelahi tak masa tu? Sangat berdisiplin. Walaupun orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, tak pernah depa jadi pi cucuk orang tu jangan ikut dia ni pi cucuk. Lah ni dalam keadaan hari ni maya hari ni dia tak payah cucuk siapa, dia duduk masuk dalam ni jelah. Ustaz ni kata kat orang ni, ustaz sangat tidak berdisiplin. Kalau masalah tu masalah apa nama akidah, nak berperang tak apalah, tak ada masalah hak tu kan. Kalau dah tahu, kita tahu dah betul-betul dia jadi macam hak yang hak baru ni perempuan tu,
apa perjalanan mimpi terakhir ke apa kan. Memang kita tahu kata hak tu betul. Okey, tak apa. Bercakap atas ilmu kita yang kita tahu tentang benda tu lah, tak apa. Tapi dalam masalah khilafiyah, masalah nak baca kunut tak baca doa kunut, ustaz ni kata tak ada asal, ustaz ni kata berperang tuan-tuan. Satu benda yang sangat tak sihat dalam masyarakat kita hari ini. Bukan semualah, maksud saya ada 2-3 orang ustaz duk belaga macam ni. Jadi dia kata, orang perempuan ni kata, saya tengok dalam YouTube ustaz ni kata kalau suami tak solat maka isteri tak wajib taat kepada dia. Dia tanya ustaz, pendapat ustaz macam mana? Saya nak kata apa, pendapat dia tu betul juga. Tapi kita pegang satu hadis Nabi kata. Puan nak pakai pendapat dia pun tak apa, tapi hak saya mengaji, saya belajar macam ni. Boleh puan nak pakai pendapat dia pun tak apa, tapi hak yang puan tanya saya nak abang pendapat saya macam ni. Berdasarkan hadis Nabi kata Nabi kata apa? La ta'ata fi maksiatin. Innamat ta'ati fil ma'ruf. Sesungguhnya Nabi kata tidak ada perkara taat dalam perkara maksiat. Hanya saja wajib taat ni dalam perkara yang baik. Maka suami puan dia pergi buat, dia tak semayang, dia tak suruh puan tak jangan semayang. Dia tak semayang, tapi puan nak semayang silakan. Dia beli baju, dia beli telekung, dia beli segala macam. Dalam perkara maksiat, kalau dia suruh puan pergi buat maksiat, yang tu tak apa kalau puan tak taat. Naik kereta dengan dia, dia berhenti kat tepi kedai, dia kata mak hang pergi beli rokok kat aku sekotak. Kalau puan tak mau pergi beli, berdosa dah. Tak berdosa pasal rokok ni. Ada orang isap rokok sini, angkat tangan. Taubat tak angkat. Dah lah, takkan ada orang isap rokok kot dalam masjid ni no. Di luar tu pandailah kan. Dalam masjid ni tak ada lah. Kan? Jadi tuan-tuan nak pegang kepada hukum asas rokok, makruh peganglah. Tapi fatwa negeri-negeri tuan-tuan pergi tengok. Majlis Fatwa Kebangsaan pergi tengok. Apa nama, Arab Saudi punya fatwa kata rokok ni apa? Haram. Dia kata macam tu. Jadi kita nak pergi, dia suruh kita pergi buat benda yang mungkar, benda yang maksiat, maka kita ada hak untuk tidak mengikut. Saya tak mau ikut ayah sebab rokok ni benda ni haram, saya tak mau ikut. Berdosa tak sehari ni? Tak berdosa. Tapi kalau benda tu benda yang makruf, hak dia suruh buat, kita tak mau ikut, berdosa kita. Ada dia halang puan semayang? Tak ada. Maka puan wajib taat dekat dia, selagi mana dia tak suruh puan pergi buat benda yang tak elok. Lagi satu ustaz, dia kata, kok ni, dia kata dulu ni zaman Pok Ye hari tu ni ke, kok ni kira buah lah, dia kata. Biasalah kak kan, saya pun bukan main-main terus pakai serban ni kan. Zaman tiada lagi kidungmu hari tu pun kan, pakai seluar cari kat lutut kat kita pun kan, zaman makrok tu kan. Dok, dia kata tak sama dengan ustaz. Dia kata saya ni, dia cerita tu tak gamak nak dengar. Tak gamak dengar. Saya nak cerita kat tuan-tuan pun saya tak gamak nak cerita. Dia cerita saya dulu macam ni. Jadi saya dah bertobat ustaz. Alhamdulillah, kata kat dia, puan dah bubuh dah ambil benda-benda semua buh dalam perahu, peranyuk pi. Tak samai dah. Tak mungkin dah benda tu nak main. Jadi kita jangan buat dah. Nabi kata apa? Nah, orang yang bertaubat daripada dosa, Nabi kata seperti orang yang tidak berdosa. Habis kosong-kosong dah, puan dah okey dah, elok dah. Okey ustaz, pasal itulah saya nak tanya ustaz ni satu soalan lagi. Saya ni takutlah mati saya esok macam mana, tapi saya macam mana ustaz saya nak buat? Dia kata apa masalah? Dia kata yang saya tak tidur dengan suami saya ni, pasal suami saya ni dia lemah. Dia kata begitu, dia berhenti sekat tu, dia lemah. Jadi saya boleh tangkap lah, lemah apa? Mana suami dia mati
mati pucuk. Pasal tu saya tak masuk tidur dengan dia. Oh, hak tu dia nak cerita punya, dia kona rawit punya jauh kan. Baik puan, macam ni. Puan ada hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa agama, hakim dan sebagainya. Puan boleh pergi mengadu kat mereka, cerita kedudukan yang sebenar. Maka hakim akan panggil suami puan ni. Dia 8.30 boleh tuan. Dia bukanlah macam pejabat agama ni, bila kita pergi cerita kata nak bercerai je, saya tak suka lah, saya nak bercerai. Pejabat agama kata nak cerai. Dia bukan tu. Prosedur dia sangat panjang, peraturan dia sangat, dengan kaunseling dia, dengan macam-macam. Jadi hakim akan panggil puan punya suami untuk kaunseling dia. Dan kalau betul lah macam puan dakwa ni, maka pihak berkuasa agama ni akan bagi kat dia satu peluang untuk berubat. Dia kena pergi berubat. Berapa lama bagi peluang tu? Setahun bagi. Setahun pergi berubat. Selepas setahun panggil balik, dah sembuh. Okey, sembuh tak apalah, clear lah. Tapi kalau kata tak sembuh ataupun suami tak mau pergi berubat lepas setahun, maka pihak berkuasa agama dia bagi kat puan dua pilihan. Setahu saya lah, dia akan bagi dua pilihan. Pilihan yang pertama, puan nak tak lagi duduk dengan dia? Puan sanggup tak? Dalam keadaan macam ni, puan sanggup tak duduk dengan dia? Tak sanggup. Tak sanggup, pihak berkuasa agama yang keduanya boleh mempasahkan perkahwinan itu, boleh membatalkan perkahwinan itu. Kuasa daripada hakim, boleh pasah perkahwinan. Jadi Islam ada jalan keluar. Saya dah pi dah ustaz. Dah buat dah, dia pi dah rupanya. Tapi bila suami saya, pejabat agama panggil, dia kata dak dia dah. Dia tak mengaku, kata dia lemah tu. Kacau tuan. Jadi perbincangan tu mati sekat tu lah. Saya cuma kata gitu lah kat dia, tuan-tuan. Hak yang kita rasa dalam masyarakat kita ni, kita kata takkan kot, tuan-tuan. Ni ada, tuan-tuan. Macam tu jadi. Maka rumah tangga yang dalam keadaan lagu tu, tuan-tuan, mana nak dapat kemanisan rumah tangga? Mana nak dapat gurau senda tadi ni? Mana nak dapat nak main ciris dalam rumah? Mana nak dapat makan bersuap dalam rumah? Walaupun tak napi kita dah tak makan suap lama dah kan? Bukan makan suap lain, makan suap isteri suap. Syekh, lama mana ada isteri tak suap dalam mulut? Isteri tak suap makanan dalam mulut lama mana dah? Malukan anak-anak. Tak pernah buat lah kan. Dulu masa menikah tu buat, kan masa duduk atas apa makan beradat tu kan. Bukan main lah kan. Hak yang suami tu pun buka mulut sikit, tampak air kan. Kan dululah kan. Baik. Dan menguatkan bagi hati atas berbuat ibadat akan dia. Bila ke rumah tangga bahagia ni tuan-tuan, bila rumah tangga yang kita kata rumah tangga yang rumahku syurgaku apa semua ni, rumah tangga kita yang harmoni, yang seronok apa semua ni, kita pun semangat nak buat ibadat. Kita semangat ni nak bangkit tengah malam nak sembahyang tahajud. Tuan-tuan cuba bayang tengok, kita berkeli dengan isteri kita, contohlah. Kita tak ada lagu tu. Contoh, kita berkeli dengan isteri kita, dia balik pergi rumah mak dia. Kita pula jenis berkeli dengan isteri ni, nak suka duk berambus pergi rumah Pak Hang, mak ayah Hang. Kita pula jenis gitu. Yang isteri ni pun kan kena hambat sikit tu, dia baik nak pergi Mekah. Bawa turun daripada tingkat atas gudung turun pergi, tahan grab pergi. Boleh tak isteri buat gitu? Tak boleh. Jangan dia buat perangai gitu. Mau teruk lagi peringkat mana? Peringkat suami dengan isteri berkelahi ni, mai mak pak pula. Mak pak pula sewa grab, mai bawa anak perempuan ni pergi balik. Jangan nak buat kerja lagu tu. Satu dosa yang sangat besar. Ibu bapa kalau buat perangai lagu tu. Amboi cakap dalam benda ni dia letih tuan-tuan. Dia penat no. Dia balik pergi 3 hari tu tuan-tuan. Kita sembahyang qabliyah ba'diyah pun tak buat dah. Nak mai masjid, nak jemaah pun berat. Tambah nak tunggu ngaji lagi dah.
Pasal apa? Pasal isteri tak ada di rumah punya pasal. Dia tak seronok, dia tak bahagia, dia tak harmoni, dia rasa macam-macam. Tengok TV pun tak tahu masa mana TV tengok kita, kita tengok TV pun tak tahu. Tak ada keseronokan dalam kehidupan berumah tangga kalau isteri kita tak ada di rumah. Baik. Dia kata tu. Karena tabiat manusia itu segan ia daripada berbuat ibadat. Tabiat manusia ni, kata orang kitab ni, dengan ibadat ni kita memang futur, dia kata memang penyegan. Kita ni dengan ibadat ni. Kerana ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Benda melakukan ibadat kepada Allah ni dia kontradik. Dia belaga dengan benda yang disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu nak apa? Nak rehat. Hawa nafsu nak apa? Nak lena. Hawa nafsu kira apa? Nak apa? Nak makan saja. Kan? Jadi benda dengan ibadat ni hawa nafsu tak suka. Dia berlawan. Maka jika digagahi akan dia selama-lamanya dengan berbuat ibadat, dengan tiada diberi akan kesukaan itu. Kalau kita tak selitkan keseronokan bersama isteri kita, kebahagiaan rumah tangga bersama dengan isteri yang kita sayang ni, maka tak dapat benda tu. Nescaya enggan ia daripada berbuat ibadat. Tak seronok buat ibadat, tak manis. Dan segan ia daripada berbuat dia. Maka jika kita berikan akan kesukaan itu dalam setengah waktu, nescaya rajin ia daripada setengah waktu pada berbuat ibadat. Maknanya kalau kita dengan isteri kita tu, ada isteri ni, maknanya kita akan rasa seronok, manis, lazat dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isteri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu. Itu dia. Jadi cara dia nak kita kata menghiburkan hati kita ni, ialah bagi hak hati kita ni, bagi hak kesukaan dia tadi ni. Dengan apa? Yang menolong akan rajin pada buat ibadat, seperti makan dan akan makanan itu yang disukai oleh nafsu, nafsu yang menguatkan bagi berbuat ibadat. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, zuhul qulub fa innaha iza karihat ummiyat. Hadis ni tuan-tuan, sanad dia dhaif jiddan. Sanad dia dhaif jiddan. Dhaif pasal lah jiddan, makna tersangat lemah hadis ni. Kata ulama yang mentakhrijkan hadis ni, dia kata ada di dalamnya satu orang yang bernama Al-Walid bin Muhammad Al-Muwaqqari. Dia seorang perawi yang matruk. Dia perawi dusta. Jadi saya baca saja nak meraihkan Tuan Syekh pengarang, saya tak ulaslah. Artinya sukakan olehmu akan hati itu dengan mengerjakan pekerjaan yang diharuskan bagimu, seperti makan dan minum dan jima. Maka bahawa sesungguhnya hati itu apabila digagahi akan dia dengan berbuat ibadat yang tiada disukai itu selama-lamanya, nescaya buta ia, yakni enggan pada berbuat dan segan ia pada berbuat dia. Dan tersebut dalam khabar, maknanya bukan hadis tuan, daripada khabar, tak dinyatakan sanad dia. Lazimlah atas orang yang beramal itu bahawa ada baginya 3 sa'ah, yakni 3 waktu. Dalam kehidupan kita ni, kita kena ada 3 peringkat yang macam ni. Seperti saat, dia kata, ataupun sa'ah munajah. Apa makna munajah? Makna kita mendekatkan diri ataupun mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir ataupun berdoa. Itu makna munajah. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Cara berzikir ataupun berdoa. Itu makna munajah. Satu saat munajah ia di dalam itu akan Tuhannya, yakni berbuat ibadat ia di dalamnya akan Tuhannya serta hadir hati kepadanya. Peringkat pertama dalam diri kita ni,
Mesti nak kena ada tuan-tuan dalam hati kita ni kelakuan-kelakuan doa dan kelakuan-kelakuan zikir. Lazimkan benda tu. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza di antara orang hidup dan orang mati ni ialah berzikir. Nabi kata lagu tu. Beza di antara orang hak hidup dengan orang mati ni zikir. Maknanya kalau orang yang tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makna roh dia tak ada makanan lah. Roh dia tak dapat, ataupun kita panggil apa, rohani tak ada makanan. Kan kita satu hari berapa kali makan? Kami tempat latihan tu 6 kali makan. Pagi sarapan dia panggil pukul 10.30 minum pagi, 1 makan tengah hari, pukul 4 minum petang, 7 makan malam, 10.30 suffer. Berapa kali? 6 kali. 6 kali makanan untuk jasad, makanan untuk fizikal. Maka makan kita jadi bertenaga, kuat kita, tetapi dalam kita, ruh kita tidak ada makanan, tak dapat makanan. Jadi apa makanan ruh? Kata ulama, makanan ruh adalah zikir dan doa. Nah, apa-apa zikirlah, nah lazimkan. Nah, dalam apa nama ni kehidupan kita, bawalah apa-apa zikir ataupun apa-apa aurat yang boleh. Aurat rabbaniyah umpamanya boleh kan, bawa zikir, makanan kepada ruh. Dan suatu saat hendaklah menghabiskan dalam itu akan dia dengan menilik akan dia dan memikir akan dia, adakah ia berbuat ibadat atau ia berbuat maksiat. Mau ada dalam satu second, dalam satu detik kehidupan kita hari-hari ni, mau ada dalam masa satu hari ni, sekurang-kurang sekali tuan-tuan, sekurang-kurang sekali kita tafakkur, kita memikir. Bagaimana disebut oleh dalam sebuah hadis dhaif juga, dia kata apa? Tafakkaru sa'ah afdalu min ibadati sanatan. Kamu berfikir sejenak adalah lebih baik daripada kamu beribadat 1 tahun. Masa mana? Kurang-kurang pun masa nak tidur sat lagi ni. Masa kita nak lena sat lagi, habislah tak buat apa, tak saja atas bantai, kurang-kurang tak tangan atas dahi. Tak semestilah tak tangan atas dahi tu. Maknanya sebelum kita pejam mata nak tidur tu, kita fikir sat. Aku ni daripada tadi subuh pukul 5 tadi, pukul 6 tadi, aku jaga pukul 5 tadi, aku jaga 5 suku pagi tadi ni, aku dah tak dapat sembahyang sunat tahajud. Tanya, kita tafakur sat, kita fikir sat. Aku mangkit pagi tadi, aku dapat tak sunat tahajud hari ni? Habis tu aku dengar azan pagi tadi lah, habis pada tahajud aku dapat tak baca Quran kurang-kurang 50 ayat? Tanya kita tanya kita. Habis pada baca Quran tadi, masuk sembahyang subuh tadi, aku dapat tak sembahyang sunat sebelum subuh? Bila azan saja aku sembahyang sunat subuh, aku start motor, start kereta, aku main masjid, aku dapat tak sembahyang jemaah? Habis sembahyang jemaah ni tadi masa 7.30 masuk waktu isyraq, aku dapat tak sembahyang sunat isyraq? Habis sembahyang sunat isyraq tadi, lepas pada sembahyang sunat isyraq, aku dapat tak sembahyang duha kurang-kurang pun 2 rakaat? Habis sembahyang duha tadi, aku dapat tak baca Quran pula 50 ayat? Tuan-tuan, kita punya duk muhasabah ni, duk fikir daripada subuh ni, jawapan ada kat kita. Kita duk fikir tu sampai ke malam nak tidur balik, kita duk fikir sampai subuh pagi esok balik. Kita ada jawapan dia. Hari ni aku ada banyak buat maksiat ke, atau hari ni aku banyak buat ibadat? Hari ni dalam satu kehidupan aku ni, satu hari hidup aku ni, aku banyak buat dosa ke, aku banyak buat pahala ke hari ni? Tuan-tuan, nasib baiklah di akhir malam kita, dia tak mai celah pintu kita macam bil elektrik tu.
Di akhir kita nak tidur tu, dia syuk masuk kot pintu rumah kita macam bil elektrik duk masuk tu, surat daripada Allah, bil daripada Allah Ta'ala. Hak yang pahala warna merah, hak pahala warna hijau, hak dosa warna merah. Tuan-tuan, kita angkat kedua-dua kertas tu, kita tahu dah kita hari ni apa cerita. Aku banyak pahala ke, aku banyak dosa ke hari ni? Tu. Maka jika ada ia berbuat ibadat, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala atas anugerahi dengan berbuat ibadat itu. Kan? Kita duk tilik. Aku hari ni banyak aku buat pahala. Kan? Pergi masjid tadi bukan setakat dapat baca Quran, bukan setakat dapat sembahyang jemaah, dapat sedekah lagi lantung. Tung mari tak mungkin ah. Tung lalu tu tak mungkin RM10, RM20 boh. Sedekah. Keluar pergi cari lagi apa orang miskin, apa bagi derma lagi. Maka di akhir malam bila kita duk teringat benda tu, oh hari ni aku banyak buat pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia taubat kepada Allah Ta'ala daripada segala maksiat itu. Teringat hari ni aku hari ni kurang sangat ni buat pahala. Oh hari ni dosa banyak, maka kita tubu ilallah, taubat kepada Allah. Hatta ibu minaz zambi kamal la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dan demikian lagi jika ditilik akan dirinya itu dapat nikmat dan sihat dan kesenangan, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala yang memberi nikmat akan dia itu. Dan jika ditiliknya kepadanya dirinya itu dapat balak atau kesusahan dan kesakitan, maka hendaklah ia sabar serta redha akan Allah Ta'ala akan segala perintahnya, kerana sekalian yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna perkataan Sayyidi Abi Al-Abbas Al-Mursi, satu orang ulama sufi daripada Andalus, tuan-tuan. Daripada Andalus. Dia lahir pada tahun 1219, dia wafat pada tahun 1287. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf yang terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi